Assalamualaikum semua. Hari ini kita bersama lagi dalam channel YouTube MN Creative Empire Studio. Terima kasih kerana sudi subscribe saya punya channel dan like. Korang semua memang terbaik. Saya ucapkan tahniah kepada korang. So hari ini kita akan teruskan untuk World Tour punya basic to advance. InsyaAllah saya akan bagi tips-tips untuk korang senang menjadi printer. Assalamualaikum semua. You memang terbaik. Ini t-shirt tau. Sebelum kita masukkan t-shirt ni, kat dalam ni, kat plywood ni kita akan letak table glue. Table glue sangat penting dalam printing ni. Okey. Table glue bertujuan untuk bila kita masukkan t-shirt ni, dia akan fixkan t-shirt ni daripada tak bergerak. Okey. Sebab bila untuk proses satu color, okey, walaupun satu color proses, kalau kita tak letak table glue, contoh kita buka tiba-tiba ada yang kita lay dye tu tak terlalu macam tebal, kita nak double, berkemungkinan design yang kita nak double tu dah lari, dia akan bergerak. So bila kita guna table glue, dia tak akan bergerak dah kat dalam ni. So kita boleh lapis untuk second layer, third layer, okey gitu. Itu tujuan untuk table glue. Okey. So untuk yang design ni, jimat punya, ada sebahagian printer kat luar sana, dorang akan buat satu blok untuk satu color design. Kebanyakan saya pun buat gitu juga untuk proses simulated atau CMYK. Okey. Bagi saya untuk solid color saya akan combine satu design sebab saya tak perlu pakai tak perlu pakai marking sangat pun. Kalau untuk satu design saya akan marking ni saya guna flexible. Maksudnya itu sebab saya kalau saya pakai kayu, sebab bila kita pakai frame kayu ni, kita just boleh buat marking untuk center mark punya ni, kita boleh buka pasang. Okey. Contoh dia macam ni. Okey, bila macam ni satu blok ni saya combine ada dalam 3 warna, kuning, putih dengan merah. Okey. Kita combine sebab bila kita kadang tu kita cakap bila kita buat sayang pula kan, blok ni besar tapi design untuk satu color. Okey, untuk proses bila terlalu banyak proses untuk nak cepat tu, kemungkinan memang sesuai lah untuk satu color. Satu lagi kita dah boleh keringkan. Cuma keburukan dia, okey, keburukan dia bila kita combine untuk satu design ada 3 color ni, kita kena pastikan yang blok kita ni betul-betul tebal emulsion dia. Okey. Kedua, kita kena selalu basuh pula. Bila dah siap kita lay satu design ni, kita kena basuh dulu. Kena basuh dulu. Okey, baru kita boleh masuk design lain seeloknya. Sebab kalau dululah pengalaman saya, okey, saya buat untuk 3 color, 4 color dalam table yang DIY sekarang ni, okey. Saya akan buat benda ni bila saya dah jalan semua. Untuk contoh dia color warna putih, kita jalan semua, okey. Bila masuk color kedua, kita akan basuh keringkan dulu. Okey, lepas tu table ni, okey, contohlah kita dah mulakan untuk satu color, kita dah letak gini, okey. Okey. Kita dah setting, okey. Kita dah tarik, okey. Bila masuk kali kedua, sebelum kita nak jalan kali kedua tu, kita kena set dulu benda ni, berkemungkinan dia akan tinggi sikit. Itu kelebihan plywood ni, dia fleksibel, dia boleh bergerak. Ada sebahagian printer diorang letak kat tepi, benda ni pula diorang akan gerakkan. Okey. Nak senangkan. Okey. Cuma kita bagi menggunakan baju yang terlalu banyak, okey, kemungkinan center mark dia akan fleksibel, dia akan cabut. Untuk masuk center mark tu yang bracket yang kat tengah ni, dia senang. Okey. Sebab dia akan susun satu. Bila masuk dua, contoh, dia akan buat gitu je. Okey, ada yang tanya saya, bang, kenapa bila saya tarik emulsion, bagi beginner yang kat luar sana, okey, yang printer dah memang dah hebat dah. Okey, bagi yang baru nak berjinak pasal printer, dia tanya bila dia tarik emulsion, kadang emulsion kat tengah tak rata. Sebenarnya gini,
bila kita tuang emotion dalam botol, ini nama dia botol, tempat kita letak emotion. Okey, bila tuang emotion kat dalam, okey, bila kita nak tarik emotion kat blok tu, okey, kita dongakkan ke depan, at least kita akan nampak dye emotion tu ke depan botol tu, memenuhi ruang ke depan. Bila dah nampak dia macam penuh, okey, kita akan tarik satu gitu. Jangan terlalu slow. Kita akan tarik. Okey. Untuk bagi proses rubber dye, okey, untuk pengalaman saya lah, saya akan buat satu dalam pula sekali, dua, lepas tu luas sekali, tiga. Okey, dah cukup. Saya akan jemur. Tapi kadang bila saya nak buat benda tu, ada setengah customer nak terlalu tebal, tapi saya malas nak banyak kali nak lay, keringkan lay. Okey, saya akan buat emotion ni jadi tebal. Okey, contoh yang saya akan buat pula, ini pengalaman saya. Okey, saya akan buat satu, dua, tiga kali. Dah masuk kali ketiga, saya akan ambil depan, belakang. Saya ambil belah dalam pula. Okey, sekali. Lepas tu saya pergi depan lagi, saya tuang lagi, satu, dua kali pula. Kali ni dua. Lepas tu saya buat belah dalam lagi sekali. Yang belah dalam ni sekali just saya nak ratakan saja. So benda tu, quarter ni tak payah nak gini. Just bila nak ratakan, dia je depan lah, dia lurus je. Tak payah nak tuang emotion tu ke mesh ni. Okey. Okey, ada yang memang dah biasa baru nak belajar pula tentang nak buat belajar nak buat uptone punya proses. Okey, macam single color. Okey, untuk cara saya, okey, bila mesh untuk bila proses uptone yang sesuai mesh sebenarnya dalam lingkungan 1500 punya mesh. Okey, bagi saya pula, kalau saya bila proses CMYK atau single color uptone dengan simulated, saya akan buat depan saja hanya sekali. Okey, buat lepas tu dah, saya akan buat sekali. Lepas tu pentingnya untuk tekanan kita kena jaga emotion kat depan botol ni betul-betul penuh. So baru kita boleh tarik sekali. Tu belah dalam kita tak sentuh. Tu kita akan keringkan dia dalam masa setengah jam. Itu dia, sebab dia bila macam uptone ni, dia dah menggunakan teknik uptone LPI. LPI 300 35 LPI, 40 LPI, 45 LPI. Bila dah LPI dah terlalu tinggi, sebenarnya emotion ni dah tak boleh terlalu tebal. Bila terlalu tebal, kita takut masa proses waste block kita tembak dia keluar, tapi dia akan pecah. Kadang dia dotting yang kita nak tu dia besar, kadang ada terlalu kecil dotting tu dengan pressure kita. Lepas tu dia tak sesuai lah untuk proses tu. Bila kita guna lathe tu sampai depan belakang, memang tak sesuai bagi saya, bagi pengalaman saya lah. So benda ni pun kalau nak tahu, korang kena buat study, sebab benda ni bagi printer yang medium, contohlah medium, baru nak start nak buat uptone punya proses. So benda ni nak terus tahu, nak pandai tu memang lambat dah. Sebab saya sendiri pun yang biasa pun yang memang biasa buat printing CMYK atau simulated pun akan ada problem daripada sini. So benda ni kena. Untuk siku J, kita kat sini ada dua jenis kita pakai. Ada yang rata, ada yang tajam. Okey. So benda ni kegunaan dia masing-masing ikut situasi. Okey, tapi bagi beginner sekarang ni, yang untuk segmen
basic to advance. Okey, saya galakkan korang cari sikuji yang bentuk tiga segi lah, tajam sikit. Okey, dia memang sesuai untuk korang belajar sebab menggunakan mesh 1000 dengan 1200 sangat sesuai untuk proses rubber die. Okey, kita akan guna gitu. Okey, untuk yang sedikit sebanyak saya bagi untuk pengalaman saya lah, untuk proses Uptune 35 LPI ke atas sampai ke 45 LPI, memang saya galakkan guna sikuji yang flat lah untuk tekanan die macam PlayStation water base. Kita tak nak die tu keluar terlalu besar sehingga melebihi daripada dotting, emulsion dotting punya tu. Okey, so dia sangat sesuai. Tapi untuk rubber proses, bila kita pakai flat punya sikuji ni, bukan tak boleh, berkemungkinan dia, bagi saya tekanan die masuk ke bawah tu agak macam kurang sikit berbanding dengan bila kita pakai yang rubber tiga segi. Tekanan tu die turun ke bawah tu lagi cepat dah. Itu just pengalaman bagi saya. Okey, untuk bagi yang kebanyakan kat sana, bila dorang beli sikuji ni, saya galakkan jangan tape lah. Sebaiknya letak macam masking tape ke untuk ketatkan dia. Sebab bila dalam dia, contoh macam ni. Sebelum ni saya ada guna pakai rubber black. Okey, saya pakai yang flat punya. Okey, tapi ke dalam masa sama kita boleh buka dia, kita letak masking tape ke untuk ketatkan dia, kita tolak masuk ke dalam, kita boleh guna. Cuma bila kita basuh lepas guna tu, kita kena basuh lah dulu dalam dia ni, kena basuh untuk senang kita masukkan slot dia balik. Kita boleh pakai yang untuk yang belah tiga segi punya. Itu kelebihannya. Untuk beginner ni, saya rasa untuk semangat menjadi printer tu memang akan ada nak buat, macam mana nak belajar. So saya harap korang kat sana lagi mudah lah. Kalau korang rasa channel saya ni ada manfaat untuk korang, jangan lupa subscribe saya punya dan like. Okey, terima kasih.